السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jabatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada saat ini kita masih lagi berada dalam keadaan bernyawa, dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita hadir dalam majlis ilmu ini, Allah anugerahkan kita dengan ilmu yang memberi manfaat, supaya kita dapat hidup dalam kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ilmu yang nak kita pelajari itu adalah ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat tandanya ada 6. Pertama, lagi banyak ilmu, lagi takut dia kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dia kurang gemarnya kepada dunia. Yang ketiga, dia lebih gemar kepada akhirat. Kalau ada pertemuan antara dunia dan akhirat, dia pilih akhirat. Yang keempat, dia kenal kelemahan diri dia, kekurangan diri dia, dia tahu. Kita hari ini tahu kelemahan orang lain, kelemahan diri kita tahu. Ini dia tahu kelemahan dirinya. Yang kelima, dia kenal taktik-taktik dan cara-cara syaitan menipu daya kita. Dan yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala ibadah kita. Itu 6 tanda ilmu yang memberi manfaat. Yang nak kita pelajari nak ilmu jenis ni. Jangan ilmu yang membinasakan, jangan ilmu yang sia-sia. Ilmu itu biar bermanfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dapat ilmu jenis itu dan dapat kita bertindak dengan sebenarnya. Apa saja kita buat betul, apa saja tindakan kita
sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan contoh yang dicontohi kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW. Bila itu barulah kita ni dilatih menjadi orang-orang bertakwa. Bila bertakwa barulah ada jaminan keselamatan dunia dan juga akhirat. Jadi nak betul kena buat. Allah ada datang dengan hukum, 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima ini hendaklah kita bertindak dengan sewajarnya. Yang wajib buat semua dengan yang tinggal. Yang sunat buat sebanyak-banyak mungkin. Dengan duit juga dengan sunat tu. Allah sunat. Buat yang sunat tu. Kerana itu merupakan darjat di sisi Allah SWT. Makruh tinggalkan. Jangan macam yang sunat juga. Duit juga Allah makruh. Jangan. Makruh seperti yang Allah benci. Bila Allah benci, semua sekali di akhirat benci ke kita. Menderita kita nanti. Yang makruh. Yang harus jadikan ibadah kepada Allah SWT. Bila kita boleh bertindak dengan sewajarnya, barulah Allah pilih kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Bila bertakwa, barulah ada jaminan keselamatan di dunia dan juga akhirat. Tak ada takwa, tak ada jaminan. Mesti bertakwa, barulah Allah jamin kita keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Di dunia Allah jamin. Apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang bertakwa. Di akhirat pun Allah jamin juga. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun, kata Allah. Sesungguhnya orang bertakwa itu sentiasa berada dalam darjat yang selamat, kedudukan yang selamat, posisi yang selamat. Di mana selamatnya? Di dalam syurga terdapat air yang berpanjutan. Ada air pancut di syurga. Itu untuk orang yang bertakwa saja. Tak ada takwa, jangan mimpi. Kena menjadikan diri kita ni orang-orang yang bertakwa. Jadi, tidak jadi orang takwa, jangan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi dosa-dosa. Jangan buat benda yang haram. Dosa itu ada 2. Satu dosa kecil, satu dosa besar. Jenis ada 2. Satu dosa zahir, satu dosa batin. Kita sekarang sedang membicara tentang dosa-dosa. Sudah 10 dosa dah kita bicara dah. Malam ni dosa yang 11. Sinarai yang dari sini. Dosa yang 11. Dosa-dosa besar. Kita cerita sekarang ni dosa-dosa besar. Bukan dosa kecil ya, dosa-dosa besar. Yang ke 10 dah habis. Malam ni yang ke 11. Tengok berapa lalu. Kita cuba banyak ya. Yang 10 dah kita baca lagi. Melakukan kezaliman. Itu dah kita buat dulu. Malam ni yang ke 11. Artinya berpaling daripada manusia kerana takabur dan menghina. Takabur dan menghina. Itu dosa besar tu. Bukan dosa kecil tau. Tidak akan masuk syurga kalau seseorang itu ada sifat takburnya walaupun sebesar zarah. Zarah itu benda yang paling kecil. Ulama-ulama dulu tak tahu nak membanding dengan apa. Dia bandingnya zarah dengan semut. Tapi sebenarnya zarah dengan semut itu lain. Zarah itu lebih kecil dari semut lagi. Zarah itu belah 2 macam boleh. Semut ada bahagian-bahagiannya. Ada kepala, ada tengkuk, ada kaki, ya? Ada bulu. Jadi zarah tak ada. Tak boleh belah 2 lagi. Paling kecil. Kalau sesuai itu pun ada sebab takbur takkan dapat masuk syurga. Jangan jadi takbur. Apa itu takbur? Menyatakan kehebatan dirinya sendiri. Dicerita haji aja. Orang Melayu kata apa? Masuk bakul, angkat sendiri. Takbur. Orang lain semua tak betul. Dia yang betul. Tapi tak takbur kata kan? Siapa tidak takbur berarti dia memilih menjadi memiliki pusaka dari iblis. Kerana makhluk yang pertama takbur ialah iblis. Ya, Allah kabar Quran. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin.
Ingat ketika aku perintahkan semua malaikat-malaikat sujud pada Adam, fasajadu, semua sujud belakang. Illa iblis, melainkan iblis. Kenapa? Aba wastakbar, diingkar lagi takbur. Wa kana minal kafirin, jadilah dia dari golongan orang yang kafir. Itu takbur. Siapa takbur maknanya dia mempusakai sifat iblis. Dia menjadi pewaris daripada iblis. Iblis itu tak nak sujud pada Adam. Sikit je salahnya, keturunan yang salah sikit je. Saja tak nak sujud pada Nabi Adam. Bukan sujud pada kita semayang ni. Sujud nak sikit bongkok sikit. Nak dia hormat pada Adam. Tak nak juga. Itu tak kabur. Jangan sekali tak kabur ya. Itu yang sebelah tadi. Banyak laju sikit. Kadang-kadang tu beberapa tahun tak habis lagi ya. Jadi berpaling daripada manusia kerana takabur dan menghina manusia. Ya, bila dia rasa kita hebat, belum takabur lagi. Dia rasa kita tiada, belum takabur lagi. Itu baru mujuk namanya. Ya, bila dibanding dengan orang lain, baru namanya takabur. Anda saya lagi daripada Tok Bilal, kita takabur tu. Kalau saya ni anda terror, itu baru mujuk namanya. Jangan diri. Bila banding dengan orang lain, baru dia panggil takabur. Mana dah? Nak ujuk ke nak takabur? Tuan-tuan, nak ujuk ke nak takabur? Dua-dua tak nak ya? Dua-dua berdosa besar lah kita. Ujuk berdosa besar, takabur berdosa besar ya? Jangan ujuk, jangan takabur. Alright, itu yang ke-11. Yang ke-12, perasaan tamak. Perasaan tamak. Tamak aja, hendak aja. Tak cukup-cukup. Gaji banyak itu tak cukup. Pendapatan banyak itu tak cukup. Pokok buah-buahannya banyak itu yang berbuah tak cukup. Tak puas hati aja. Nak lagi. Tak ada rasa puas. Itu tamak namanya. Tamak loba. Loba itu banyak lobanya. Loba makan, loba cakap-cakap, loba harta, loba keseronokan. Yang dibolehkan loba tu ialah kita beribadah. Loba semayang, bagus. Loba zikir, bagus. Loba baca Quran, bagus. Tapi loba harta, hubul mal, itu tak bagus. Itu berdosa besar tu. Ini mungkin juga loba dengan mata benda. Nak lagi. Itu tamak namanya. Orang tamak tu berdosa besar tu. Jangan daulat. Jangan sekali loba kemudian harta. Tuan-tuan dan puan-puan yang selalu rasuah tu orang kaya, tu orang miskin. Yang menggelapkan duit negara, biasanya orang kaya, kau orang miskin. Orang kaya gaji yang dah berpuluh ribu, tapi tidak lagi, tak cukup lagi. Sampai harta negara itu dikira sebagai rampasan kurang. Jadi itulah ibaratnya. Habis harta negara itu, disolaknya. Kerana dia tamak. Kita patut memiliki sifat yang lawan pada tamak itu. Namanya apa? Qana'ah. Namanya apa? Qana'ah. Apa kata qana'ah? Cukup dengan apa yang ada. Dapat banyak ini, alhamdulillah. Kena ada cukupnya. Dapat banyak ini, alhamdulillah. Mujur dapat banyak. Ada yang orang lain semua tak dapat langsung pada. Kita pun dapat banyak ini. Begitulah kalau kita berdoa, senang hati kita. Ya? Tenang jiwa kita. Tak ada keluar. Tak cukup namanya. Kalau dia ada rasa tak cukup, itu tamak tu. Orang tamak, sopa dengan apa lah? Sopa dengan iblis syaitan, tamak tu. Jangan begitu. Itu ya. Itu tamak. Yang ke-13, marah kepada apa yang ditakdirkan. Kita bila ditakdirkan Allah tu sesuatu perkara yang berlaku pada kita kenalah redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Apa saja yang Allah tentu kepada kita kena rasa redha, syukur. Mujur Allah jadikan saya ni saya. Allah tak jadi, boleh tak Allah jadikan saya ni lain daripada saya? Boleh benar. Kerana Allah tu Maha berkuasa.
Syukur Allah jadikan saya ni saya. Boleh tak Allah jadikan saya ni pengedar dadah? Boleh benar. Boleh tak Allah jadikan saya ni penyanyi pop? Boleh tak? Ni pop. Lagu pop macam kan? That's the way I like it. Boleh tak? Boleh. Kenapa nyanyi tak? Mojo Allah jadikan saya ni saya. Boleh ngajar apa tu? Ngajar agama apa tu? Kalau saya bukan ada latar belakang agama pun. Saya ni cikgu tau. Mana yang kau kenal dengan saya ni. Saya ni cikgu. Bukannya ustaz. Tapi boleh jadi ustaz. Alhamdulillah. Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Allah beri jadikan kita ni siapa saja yang lain daripada kita yang ada sekarang ni. Jadi kena redha. Kerana kata Allah dalam hadis kursi, barang siapa tidak redha dengan qada aku, siapa tidak syukur dengan nikmat aku, dan siapa tidak sabar dengan bala aku, kamu carilah dunia yang lain daripada dunia aku ni. Ada dunia lain daripada Allah punya? Ada ke tak ada tuan? Mana ada? Inilah. Carilah kamu bumi yang lain daripada bumi aku. Dan kamu cari Tuhan yang serupa dengan aku. Yang ada Tuhan yang lain yang serupa dengan aku, ada? Yang lain yang serupa dengan Allah, ada tak? Tak ada. Itu dah. Jadi kita kena redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Allah jadikan saya macam saya, alhamdulillah. Allah boleh jadikan saya ni lain. Boleh jadikan saya ni perompak. Boleh jadikan saya ni pencuri. Boleh jadikan saya ni pengedar dadah. Boleh jadikan saya ni apa saja. Selain daripada saya. Tapi Allah dah jadikan saya ni boleh mengajar. Boleh memberi ceramah agama. Alhamdulillah. Cuba tuan tengok saya. Ada tak muka tu bawang? Tengok tu tu. Ada tak muka tak bawang? Ada tak saya tak muka tak bawang? Ada. Banyak dah. Minta saya nyampikan ayu. Isteri ni nak panah. Dia minta saya tolong nyampikan ayu ni. Ayu aku belanja selusuh ya. Jadi saya malah baca juga lah. Doa je lah. Kadang-kadang mujarab dulu bagi saya sekarang ni nongin ya. Jadi saya ni ada muka tak bawang. Bukan dia hati dia ayo saya jampi ke tahu. Anak-anak rasa dia jampikan tu kan. Pasal memang muka tak bawang. Pak angkat saya pun Tok Bawang besar dia belum membantu dulu tau. Tok Bawang besar sana kalau kami demam ke apa ke pergi jumpa dia. Cuba angkat saya tau. Dia ngabur pada saya. Kamu ni bukan anak aku. Kalau ada berkata aku sikit-sikit pun dapat kamu macamnya. Aku ni bukan ada kata apa, tapi kalau ada sikit-sikit pun dapat kamu macamnya. Tapi apa yang dalam dada aku ni kamu ambil katanya. Dia nyuruh saya belajar ilmu kepawangan daripada dia. Mujur saya tak belajar. Saya pun diam. Waktu itu saya kerja seorang putih. Mana kaya macam ini. Saya diam sampai dia meninggal dunia dengan ilmu-ilmunya. Kalau dia tuan-tuan jumpa dengan saya, ada je masalah jumpa dengan saya. Jumpa Tok Bawang, apa? Saya bini saya lari terus jampi. Saya pun jampi lah. Tanya, nama bini siapa? Namanya Timah. Contoh bukan Timah putih ni, cerita je. Saya pun jampi. Wahai Timah, aku tahu asal usul kamu. Kamu asal dari ayu yang hina. Kamu lupakan makanan, kamu baru lupakan daku. Kamu lupakan pakaian, kamu baru lupakan daku. Kamu lupakan harta, kamu baru lupakan daku. Berkat doa la ilaha illallah. Esok nonong Timah balik tau. Ada yang nak belajar. Ada yang nak belajar jampi tu. Henti je lah. Kau betul jampi tu merah je. Begitulah. Mujur Allah tak jadi kita terbawa. Kalau jadi terbawa tak dengan jauh-jauh. Jadi rumah itu tu datang ke rumah saya. Tolong terbawang. Kadang-kadang boleh buat syirik pada. Kalau jadi terbawang boleh jadi syirik tau. Anak demam. Jumpa dengan terbawang. Terbawang ni lah ni. Terbawang dari kampung. Dia pun datang, terbawang tu datang ke rumah dia. Betul? Buat ayu atau spesif. Dia ngabur pada trauma. Trauma tu kan dia ayu spesif.
Betul? Botil tu. Nak bubuh atas air tu. Saya pun ambil botil tu. Tabur atas air. Mengenang dia botil tu. Betul tak? Dia pun tengok botil tu. Anak kamu ni tertegur katanya. Tahu apa tertegur? Tegur dia hantu. Kena belakang rumah tu. Dekat pokok jambu tu. Pokok jambu tu keras kan? Ada ke pokok jambu lembut? Kena jambu bawah pokok jambu tu. Kena jambu situ. Jadi buat dah. Tuan rumah tu buat. Pulut panggang, kari pap, ayam panggang. Lagi apa namanya? Dari kuih koci. Ya. Bubuh dalam apa tu? Dalam dulang tu pergi belakang tu. Bawa pokok jambu tu. Panggil tu imam pula baca doa. Tu imam baca doa je. Itu perbuatan tu serupa dengan perbuatan Cina. Orang Cina ada tak itu? Yang wantu makan ada tak? Wantu lah. Ya. Mujur saya tak jadi tok bawang. Boleh tak jadi tok bawang? Syukur je. Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita ni dalam hidup ni kita tak lepas dari 4 perkara. Mesti datang kepada kita. Yang pertama dapat nikmat. Dapat nikmat buat syukur. Yang kedua dapat musibah. Bila kena musibah apa buat? Sabar. Cakap kamu gajahnya sabar. Jangan cakap sebenarnya sabar. Jadi bila dapat musibah sabar. Yang ketiga boleh taat. Boleh taat kepada Allah Ta'ala. Bila kita boleh taat tu redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Contoh boleh semayang jadi redha dengan ketentuan Allah. Mojo Allah jadi kita boleh semayang. Bukan semua orang boleh semayang pun. Semua orang boleh semayang kan? Kalau semua orang boleh semayang penuh masjid ni. Kita ni Allah pilih boleh semayang malam ni. Boleh ngaji betul-betul itu. Redha dengan ketentuan Allah. Yang keempat, kadang-kadang kita buat maksiat juga. Buat maksiat juga. Nanti orang lain, ngumpat orang lain, berdusta lah, nengok perhai amoy lain, buat maksiat. Bila ada maksiat apa buat? Taubat. 4 perkara dan 4 penyelesaiannya. Yang pertama dapat nikmat apa buat? Syukur. Yang kedua tak dapat nikmat, dapat musibah, dapat kemalangan apa buat? Sabar. Yang ketiga boleh taat apa buat? Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Yang keempat, kadang terbuat maksiat apa buat? Taubat. Itu 4 perkara sebagai penyelesaian dari 4 yang perkara yang akan datang. Jadi bila ada buat maksiat, taubat. Macam kita baca dosa-dosa ni, taubat lah. Bila ada orang bini dia, itu yang ditakdirkan. Jangan marah. Apa yang Allah tentu kepada kita tu, kita kena redha dengan apa yang ditakdir oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak, dosa besar tu. Marah kepada apa yang ditakdirkan, dosa besar tu. Kena taubat tuan-tuan. Yang ke-14, memberi perhatian kepada orang kaya dan pembesar kerana kekayaannya. Itu jaga baik. Orang tu pangkat besar, kita pun berebut, nyambutnya dekat kaca dia, bukakan pintu dia tu, salam cium tangan dia tu, peluk dia tu, nak memuliakan dia kerana kekayaannya. Itu datang orang miskin, nak bersikar je, noleh beda, dosa nak nangkau, noleh beda. Ini itu dosa besar tu tau. Siapa menghampiri orang kaya kerana kekayaannya, dia sudah hilang 2/3 daripada agamanya. Habis 2/3 daripada agama hilang. No, kenapa? Kerana memuliakan orang kaya kerana kekayaannya. Muliakan orang tu mana semua. Kita kena memuliakan siapa saja. Orang miskin dimuliakan, orang kaya dimuliakan, orang alim dimuliakan, orang jahil pun dimuliakan. Semua itu. Kena memuliakan siapa saja. Ini dah bila orang miskin tu, macam kita nyambut orang kahwin lah, kita kahwinkan anak. Bila orang miskin datang salam pun, nengok beda. Dia sadar, nengok. Noleh beda. Kalau orang kaya, puluh yang puluh. Siapa? Pasal dia kaya. Dia mengeluar yang dulu, dalam berapa ratus dalam tu. Dengar tu? Kalau miskin, kupang baginya. Itu tak nak tu. Jangan memuliakan siapa-siapa kerana kekayaannya.
Kita kena muliakan siapa saja. Macam Rasul. Rasul dia kasih kepada sama ada orang miskin atau orang kaya, semua dia. Wa yuhibbul fuqara wal masakin, kata Rasulullah dan itu. Dia tahu untuk orangnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Sesungguhnya Rasulullah itu bersangatan malunya dan bersangatan merendahkan dirinya. Wa yuhibbul fuqara wal masakin, dia sangat kasih kepada fakir-fakir dan juga orang miskin-miskin. Wa yajlisu ma'ahum, dia duduk bersama-sama mereka. Itu Rasulullah. Bukan macam kita. Kalau orang miskin boleh salam itu je, kalau salam ya. Kalau orang kaya boleh nak peluangnya. Kalau itu dosa besar tau. Jangan orang itu. Itu dosa besar. Memberi perhatian kepada orang kaya dan pembesar-pembesar kerana kekayaannya. Yang ke-15, mengejek-ngejek orang fakir kerana kefakirannya. Orang fakir itu, orang fakir apa? Bukan orang miskin. Orang ada miskin, namanya fakir. Fakir itu apa? Tak ada. Pakaian tak ada, makanan tak ada, duit tak ada, rumah tak ada, apa tak ada. Sekarang ni kita panggil apa? Gelandangan. Ada orang mau perhatian gelandangan yang duduk tepi jalan tu. Rumah tak ada, tidur mana-mana tidur tu tentu hal ada. Banyak orang menghina mereka itu. Patutnya kita memuliakan mereka atau membantu mereka atau bermesra, paling kurangnya doakan mereka jangan hina mereka itu. Kamu ni sikap buruk tadi kemarin ni kering. Ada dia sikap alhamdulillah dia. Ini dah pakaian kamu kemar kita namanya. Malu aku nak kawan dengan kamu. Jangan. Itu dah susah tu menghina mereka yang ketiadaan mata benda. Fakirnya. Dosa mengejek orang fakir kerana kefakirannya. Yang ke-16, yang ke-16, berlumba-lumba dan bermegah-megah dengan kemewahan dunia. Dia banyak duit, kaya-kaya. Jadi nunjuk pada orang kaya itu, belinya benda-benda yang bukan aja. Dia belinya kapal terbang yang boleh remote control, betul? Pergi di padang memajang. Padang dia duduk tepi jalan tu. Kau terbang tu terbang. Dia pada belakang. Main remote control. Tahu dia ni mana? Sampai nak tengok pergi pun dengan padang polo. Jangan banyak dia. Nengok kau terbang tu, helikopter ke, kau terbang kan? Dia di tepi jalan, dia di tepi padang tu. Kontrol apa tu? Membazir duit buat apa? Pembaziran tu kawannya siapa? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu gengnya, kawannya, sahabatnya ialah para syaitan. Itu menunjukkan kemegahan tu. Itu kalau kaya. Kadang-kadang bukan kaya benar pun. Ada sikit duitnya. Dia pun boleh pakai tie, pakai coat. Pakai tie, pakai coat. Lagi lah, pakai bom ada. Jalan pun mentak, dia kasut tutup ada ladang tutup tu. Boleh presiden rong menunjuk berapa. Bahawa dia tu orang besar. Bahawa dia tu ada pangkat, ada kedudukan. Jangan orang itu. Kita mesti bersifat tawadhu. Apa artinya? Merendahkan diri. Itu tadi takbur. Menunjukkan kemewahannya, menunjukkan kesempurnaan dia di banyak-banyak harta dan sebagainya. Itu dosa besar tu, bukan dosa kecil tu. Menunjukkan kekayaannya, kemewahannya dan sebagainya. Berlumba-lumba dan bermegah-megah dengan kemewahan dunia. Padahal dunia ni bukan ada nilai pun. Ada nilai ke dunia ni? Sebab itu kata Nabi, kalaulah dunia ini ada nilai setimbang sebelah sayap nyamuk. Kalau nilai dunia ni seberat sebelah sayap nyamuk, maka orang kafir itu takkan dapat minum air walaupun seteguk. Kata Nabi ni, seteguk pun dapat minum.
Kalau ada nilai dunia di sisi Allah Ta'ala, maknanya dunia ini tak ada apa nilainya. Nah, di sisi Allah, kita hanya enggakkan dunia ni. Nah, padahal orang kafir sekarang ni boleh minum tak? Tuan-tuan, orang kafir boleh minum tak sekarang ni? Bukan seteguk aja, apa? Setangki boleh minum. Dia minum kan yang sejuk pun. Dia minum kan? Brandy, whisky, okay? Bulldog, okay? Champagne, okay? Vodka, okay? VSOP, okay? Apa lagi? Konyak. Tanda. Anda dah ustaz. Nama awak pun apa? Nah, itu dia. Tapi tak ada nilai. Ambil kata Allah. Sebab itu tuan-tuan, orang kaya di dunia ni bukannya orang beriman banyak. Yang banyak orang kafir lagi. Pasal apa? Dunia ni tak ada nilai dari Allah. Ambil tu. Tapi di akhirat besok hanya orang beriman saja yang dapat kesenangan, yang dapat keuntungan, yang dapat nikmat ya. Hanya orang beriman saja. Kerana syarat nak masuk syurga itu ada dua. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Nak masuk syurga ada dua syarat. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Nah, Allah janji dalam Quran tu. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itulah orang yang menjadi penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu Allah janji kan? Nak beriman beramal soleh. Nah, senang dia masuk syurga untuk orang beriman dan beramal soleh. Dua syaratnya. Senang ke susah? Tuan-tuan, senang ke susah nak masuk syurga? Senang. Apa yang senang? Apa yang senang? Nyebutnya. Nak beriman bukan senang ya? Nah, itu yang ke 16. Udah bunyi dah. Dah bunyi, seperti itu ya. Nanti kita baca yang ke 17. Lepas raya ya. Berhiasan kerana manusia dengan perhiasan yang haram. Perhiasan yang haram. Kita akan datang kita baca insyaAllah. Ya. Dapat lebih satu saja insyaAllah. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? Tak ada seorang jawab pun. Jawablah. Objection overruled kata ya. Ada siapa-siapa nak tanya? Has anybody got any problem? No problem. Alhamdulillah. Okey. Sila. Perkenaan dengan cakap Ustaz ni. Apa ni, jangan tunjukkan sangat. Apa ni, jangan pengaruh orang kaya. Tapi kalau dalam konten-konten macam dalam TikTok, banyak menunjukkan orang kaya. Dia macam mana? Kalau dia menunjuk, ya, macam mana? Kalau dia saja nak menunjuk orang, dia share tu. Dia share tu. Menunjukkan harta dia, menunjukkan kehebatan dia, ya, menunjukkan kemegahan dia dan sebagainya. Dia share tu. Dalam TikTok ada, dalam Facebook ada, dalam Twitter ada, dalam Instagram ada. Ya ada tak? Dia tengok berapa orang like, berapa orang viewers penyelesaian kajian ni. Ada ni. Ini masuk TikTok. Ya. Itu dia megah lah. Kalau megah dia biasa tu. Kalau tak megah tak apa. Dan kalau kita tujuan untuk membantu ataupun memberi ilmu kepada orang, tak salah. Yang salah tu berbangga. Tengok aja. Banyak orang tengok aku ni. Megah saja. Itu biasa ya. Jadi Allah tahu dah apa yang terkandung dalam hati kita, Tuan. Tahu dah Allah? Tahu. Kalau rasa nak megah berasa. Kalau tidak tak berasa ya. Okey. Satu lagi Ustaz. Ya. Tadi Ustaz kata kan, dalam dunia ni orang kaya kebanyakannya kafir. Tapi dalam kafir ada terselit juga orang Islam, orang yang taat pada Allah Taala. Contohnya macam sultan Brunei kita, macam Abu Dhabi, yang Arab. Tapi
peluang mereka untuk masuk juga sebanyak-banyak yang ada Ustaz. Yang salah tu bukan harta. Harta tak ada salah. Yang salah tu pengendalian harta. Faham tak? Macam mana kamu menggunakan harta itu yang salah tu. Kalau kita gunakan harta di jalan Allah, salah tidak. Nak jalan ke Islam ni nak harta dah. Tuan-tuan, nak menjalankan program-program agama di masjid ini, nak duit, nak dana dah. Nak harta ke tak? Kalau dah sekupang pun tak ada, apa yang nak jalankan? Jadi tidak kan? Kena ada harta dalam dunia ni. Nak zakat kena ada harta, nak pergi haji kena ada harta, nak pergi umrah kena ada harta. Bukan salah harta tu. Yang salahnya pengendalian harta. Ada harta nunjuk-nunjuk, itu salah. Ada harta megah-megah, itu salah. Ada harta menghina orang miskin, itu salah. Kalau dia kaya begitu je, tak apa, boleh lantarlah. Kaya di mana pun. Jadi bukan salah harta tu. Allah suruh pun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Hadir ayat begitu. Apabila kamu telah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini dan cari, tuntut rezeki-rezeki yang datang dari Allah Ta'ala. Tapi ingat, wazkurullaha katsiran. Ingatkan Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang beruntung. Jadi bukan salah harta tu, yang salah kita. Banyak harta berbuka-buka, banyak harta nunjuk-nunjuk, dan sebagainya. Okey, terjawab tak soalan tadi? Okey, bagus. Okey, lain? Tak ada. Alhamdulillah. Dia seorang besar pahala. Jadi dia tanya, dalam majlis ilmu seperti ini, yang paling besar pahala ni adalah orang yang bertanya, as-sa'il. Itu yang paling besar pahala ni. Nombor dua, yang jawab. Yang tengah jawab nombor dua. Tapi kalau dia tanya, saya jawab. 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 Sampai banyak pahala? Saya banyak pahala. Banyak kali jawab. Ini nombor dua banyak kali. Ini dua kali dia sudah besar. Dua soalan tanya, dua besar. Saya dua kali je. Dua kali jawabnya, dua kali nombor dua. Jadi kalau boleh biar ramai tanya lagi bagus. Hidup majlis tu. Ini kalau diam aja susah, saya susah anak-anaknya. Faham dengan hidayah. Alright, sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum